Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan dalil sama' dan basar itu ialah firman Allah Ta'ala wa huwas sami'ul basir. Artinya arti firman Allah Ta'ala, dan ialah yakni Allah yang amat mendengar dan amat melihat. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki hingga pada kata dianya dan dalil sama' dan basar. Dan tu orang panggil wawu isti'naf, nak mula ayat balik. Jadi kalau wawu isti'naf dan nak musta'nafah dia panggil, nak mempermulakan cerita yang baru, jadi mubtada dia panggil dah. Dan bermula dalil, gitu. Dan bermula dalil, apa dalil? Yani ma yumkinu yutawassalu bi sahihin nazari bihi ila matlubi khabari. Itu dipanggil dalil. Tanya dalil enggak boleh dalil. Ma yumkinu, barang yang mungkin dapatlah, yutawassalu bihi, sampai dengan barang tersebut, bisahihin nazari, dengan betul cara tiliknya, cara fikirnya, ila matlubi khabari, sampai kepada apa yang dituntut pada khabar. Itu dia panggil dalil.
Jadi bila kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan sama' dan basar, pendengaran dan penglihatan, itu dakwa kita. Kalau gitu, mana dalilnya? Itu. Karena agama ni dibina di atas dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatu burhanakum. Bawa datang olehmu akan hujjah kamu. In kuntum shadiqin, jika kalian tu adalah orang yang benar. Jadi disebut burhan. Burhan ni sudah pasti dalil. Gitu dah. Tiap-tiap burhan pasti dalil. Tapi tiap-tiap dalil belum tentu burhan, belum tentu hujah. Kalau kita kata apa dalil Tuhan ni ada? Allah ni, tu. Allah ni kita sebut gitu. Itu dipanggil dalil. Tapi adakah hujah tu? Belum tentu lagi. Karena hujah ni mesti tersusun daripada susunan fikiran yang membawa kepada natijah yang tepat. Mana? Mu tahu di mana kata alam ni menunjuk kata Tuhan ni ada. Alam ni dalil yang menunjuk kata Tuhan ni ada. Lalu kita pun sebutlah. Alam ini baharu. Dalilnya dia berubah. Tiap-tiap yang berubah pasti baharu. Bermakna pasti ada yang membaharukan dia. Gitu. Jadi itu dipanggil burhan. Yang tersusun daripada muqaddimah surah, muqaddimah kubra, muqaddam tali dan natijah. Itu dia panggil kena mengaji dalam ilmu mantik. Jadi tiap-tiap burhan, tiap-tiap hujjah itu pasti dalil. Gitu dah. Tapi tiap-tiap dalil itu belum tentu hujjah. Gitu. Jadi yang dikehendaki pada kita ni ialah dalil. Dalil dah. Fardu ain atas kita ni mengetahui dalil tiap-tiap mu'taqadat, tiap-tiap apa yang kita i'tikad tu sekurang-kurang yang melepaskan fardu ainin ialah dalil ijmali. Dalil yang bahasa ijmal, bahasa umum. Tanpa bahasan yang terperinci, bukan dalil tafsili. Dalil yang umum ni maksudnya dalil yang lemahlah oleh tuan empunya dalil tu untuk menghuraikan wajah istidlal atau mampu menghuraikan wajah istidlal. Tetapi lemah untuk menjawab syubhat, kesamaran yang didatangkan oleh mu'tarid, oleh orang yang membangkang, orang yang mengiktiraf, orang yang mengkritik. Itu dia bagi dalil ijmali. Jadi kalau dalil tafsili itu artinya orang yang mampu menghuraikan wajah istidlal serta mampu pula untuk menjawab kritikan, bangkangan, syubhat-syubhat, kesamaran-kesamaran yang ditimbulkan oleh orang lain terhadap hujahan dia. Itu. Jadi dalil tafsili ini tidak fardu ain lah, tapi fardu kifayatin. Artinya dalam jarak masafatil qasri, dalam jarak dua marhalah, dalam jarak yang mengharuskan qasar sembahyang 4 jadi 2 tu, wajib kena ada seorang yang menguasai dalil tafsili. Ini supaya terjaga akidah umat. Apabila datang orang yang nak menggoyah atau nak mengganggu gugat pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah, dalam jarak 2 marhalah ni kena ada orang yang mampu untuk berhujjah, untuk bermujadalah, berdebat, berdiskusi. Kalau tidak ada langsung 2 marhalah ni pakasnya habis licing, meneh batil, maka ketika tu dosa habis. Dosa habis mana-mana orang Islam duduk dalam jarak 2 marhalah yang tidak mampu untuk melahirkan seorang tokoh yang menguasai dalil tafsili. Ingat tu. Adapun dalil ijmali, ini fardu ain. Tiap-tiap orang wajib kena tahu. Mana dalil ijmali? Yang mudahlah. Apa dalil yang menunjukkan Tuhan mesti bersifat dengan pendengaran, penglihatan? Makhluk ni habis selesai. Alam ini. Tetapi ni tengok. Kalau kita berhati tengok perbahasan sifat-sifat sebelum ni, musannif tidak bawa datang dalil firman Allah Ta'ala. Tidak bawa datang dalil naqli dia panggil. Dalil yang dipindah ambil daripada Quran atau sunnah an-nabawiyah. Tiba-tiba bila masuk di dalam perbahasan sifat yang ke-10, ke-11 dan 12, sifat sama' dan basar ni,
serta kalam nanti, sifat kalam. Ini tiba-tibanya pengarang kita ni bawa dalil Quran. Dalil Quran, dalil naqli dia panggil. Dalil naqli ni tak kiralah daripada Quran atau hadis. Ini kerana apa? Ini dipanggil isyaratun, sebagai isyarah ila da'bil mutakallimin, isyarat kepada kelakuan ulama mutakallimin. Iaitu apabila masuk sifat sama', basar dan kalam, mereka mentakdimkan pada sebut, bukan takdimkan pada manhaj. Kena faham tu? Sebab ramai orang yang terkeliru. Dia kata Asy'ariyah Maturidiyah ni taqdimul aql 'ala naqli. Salah tu. Mendahulukan akal di atas Quran dan sunnah. Salah tu. Yang mendahulukan akal di atas Quran dan sunnah itu kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, bukan Asy'ariyah Maturidiyah, dua mazhab yang besar dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah. Tidak dinafikan ada athariyah, ahlul hadis. Manhaj ahli sunnah wal jamaah pasti seiring, seimbang antara nakal dengan akal. Tidak mentakdim atau mentakhirkan salah satu daripada kedua. Adapun di dalam perbahasan sifat sama', basar dan kalam, ini dia panggil takdim fi zikri, mendahulukan pada sebut. Bukan takdim fil manhaji, bukan takdim pada prinsip, bukan. Jangan kita dulu buat talbis, buat jahat. Ingat tu. Jadi takdim pada sebut, dalil Quran hadis pada sama', basar dan kalam ini kerana apa? Ini. Kerana dalil Quran sunnah di dalam tiga sifat ini lebih aqwa binisbatid dilalah, lebih kuat nisbah pengertian berbanding dengan dalil akli. Kerana apa? Kerana dalil akli ini secara al-mutabadaru minhu, secara yang disegera orang panggil fikiran pada akal, boleh jadi manusia ni kiaskan Allah di atas makhluk. Qiyasus syahid alal ghaib dipanggil, mengkiaskan makhluk di atas Allah Ta'ala. Bagaimana tu? Yang ni dia tengok manusia, manusia ni ada je hak pekak, hak buta, hak bisu. Tetapi wala pekak, wala buta, wala bisu, boleh je buat kerja. Ada. Boleh buat rumah, boleh hafal Quran. Ada yang buta, hafiz Quran ada. Boleh apa lagi? Boleh buat macam-macam, jahit baju apa semua. Jadi bila dia tengok manusia ni wala buta, pekak, bisu, tuli ni boleh buat kerja apa-apa kerja, lalu dia pun fikir, kalau begitu, kalau Allah tu buta, pekak, bisu, apa salahnya dia tetap masih buat balik, masih boleh buat langit bumi ini, masih tetap boleh buat alam ini. Tu. Maka cara berfikir seperti itu khata'un, salah. Silap. Dia panggil qiyasus syahid alal ghaib. Qiyas makhluk di atas Allah. Syahid ni makna makhluk lah yang dapat disaksi dengan mata kepala. Alal ghaib yang ni di atas Allah Ta'ala, yang maha ghaib. Maka salah cara berfikir inilah menyebabkan dalil akal ditakhirkan pada sebut di dalam perbahasan tiga sifat sama', basar dan kalam. Itu. Jadi ingat, bukan takdim fil manhaj, tapi takdim takhir fi zikri. Mendahulu dan kemudian tu pada sebut, bukan pada manhaj. Wa amma fil manhaj, adapun pada manhaj, prinsip ahli sunnah wal jamaah, tawazun, tawazun, tawasud, pasti berimbangan, seiring antara Quran dan sunnah, dalil naqli ma'a dalil akli, serta dalil akal, itu seimbang, seiring.
Adapun Mu'tazilah ni fil manhaj, pada prinsip mereka taqdimul aql 'ala naql, mendahulukan akal, logik akal berbanding dengan Quran dan sunnah. Maka sesak dia. Begitu juga fuak-fuak musyabbihah, mujassimah, zahiriyah. Mereka ni mentakdimkan naql 'ala aqli, mendahulukan Quran sunnah di atas akal, hingga akal dibuang ke belakang. Itu pun membawa kepada natijahnya sesat. Jaga-jaga. Nah, karena disuruh kita guna akal ni bukan majalah ujang buku gila-gila ke utusan Melaya, bukan. Quran juga. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun. Itu semua tu Quran yang suruh kita gunakan akal. Maka bagaimana cara menggunakan akal? Seiringkan akal dengan nakal. Imbang. Nah, tawasut. Nah, duduk di puncak, di tengah-tengah. Gitu lah. Itu maksud itu. Ini faham tak? Habis. Kalau gitu kata dia, dan bermula dalil yang menunjuklah ia dalil di atas mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sama dan basar. Itu dia panggil dalil ni menunjuk di atas wujubil wajib, menunjuk di atas mesti itu wujub. Wajib mana? Sama dan basar. Mesti Allah Ta'ala bersifat dengan pendengaran, penglihatan. Satu, madlul. Dan tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya. Mana? Pekak dan buta, tuli dengan buta. Gitu. Istihalatul mustahil dia panggil. Jadi satu dalil ni menunjuk di atas 4 madlul. Atau 2 madlul. Nah, 4 madlul. Mana 4 madlul? Satunya menunjuk di atas mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sama. 2, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan basar. 3, tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan pekak, tuli. Dan 4, tentu tidak Allah Ta'ala bersifat dengan buta. Jadi 4. Jadi satu dalil, 2 atau 4 madlul. Gitu. 4 yang ditunjuk. Habis. Apa dalilnya khabar? Ialah firman Allah Ta'ala. Tengok. Dia awak mari firman Allah Ta'ala dulu. Bukan awak mari dalil akal dulu dah. Karena nisbah kekuatan pengertian tu ada pada dalil Quran hadis. Di dalam perbahasan 3 sifat ni. Maka sebab tu ulama ahli sunnah wal jamaah, mutakallimin, da'bul mutakallimin, sya'nul mutakallimin, pada perbahasan sama', basar dan kalam, takdim fi zikri dalil naqli, mendahulukan pada sebut dalil Quran hadis. Mana contohnya? Wa huwas sami'ul basir. Nah, baca basir, jangan baca basir. Baca Quran pun kena betul. Nah, tajwiduhu fardun kama salati wa inkaruhu kufrun. Tajwidkan bacaan Quran tu wajib sebagaimana kewajipan sembahyang 5 waktu. Ingkar membaca Quran dengan tajwid itu kufur, sebagaimana kafirnya sesiapa yang mengingkari kewajipan sembahyang 5 waktu. Jangan sampai kita tu termasuk di kalangan rubbaqari lil Quran fal Quranu yal'anu. Ramai orang yang membaca Quran. Nak lah ni jadi budaya dah. Lepas isyak tu baca surah Al-Mulk. Bagus. Kadang-kadang tu tak baca dah wirid, nak cepat-cepat baca Al-Mulk selalu. Hilang dah sunnah. Padahal ada sunnahnya wirid selepas sembahyang. Jadi sebab tu kalau kita nak baca Al-Mulk pun tak apalah, nak baca jemaah tak salah, bukan bid'ah dalalah. Bid'ah tu bid'ah hasanah, bagus. Tapi wirid yang warid daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas mayat jangan kita tinggal. Paling kurang istighfar 3 kali, ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Itu jangan tinggal. Lepas tu baca, nak baca surah Al-Mulk. Lagu tu cara dia. Jangan kita pun gomo Al-Mulk selalu. Rugilah kita fadilat wirid lepas mayat kita hilang. Adapun baca Al-Mulk ni bukan lepas isyak, sebelum tidur, gitu kan.
Nah, sebenarnya fadilatnya sebelum tidur. Kakak kita nak tidur dah, nak masuk tidur dah, baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara. Baca sebelum nak tidur. Tapi barangkali kalau kita nak baca kat rumah tidur tak baca-baca ni. Dia oleh kerana kita ni iman lemah, maka kita pun nak baca jemaah lah. Tak apa, walaupun bukan sunnah nabinya begitu, nah. Tak ada masalah lah, bukan bid'ah dhalalah, tidak. Bid'ah ya nabi tak buat begitu, tapi hasanah kerana kita ni orang lemah iman, kena buat ramai-ramai baru rajin. Tapi jangan pula kita pergi sepak wirid warid daripada sunnah nabi, gitu. Tak kena tu cara. Baca tu kadang-kadang tak betul. Nah, nak ke fadilat, selamat daripada fitnah kubur tu, baca tu nak kena godeh ke Quran pula. Nah, baca tu tak betul dah. Lagu mana nak fadilat? Kalau hak wajib tak lepas. Mana hak wajib tak lepas? Baca tak betul tu. Baca tak betul. Nah, warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan bacaan Quran kamu akan sebagai tartil. Itu dia panggil maf'ul mutlaq. Memberi makna faedah wajib akan sebagai tartil. Apa tartil? Ai tajwid. Apa makna tajwid? Riayati makharijil huruf wa sifatil huruf wa waqfi ayat, wa ibtida'il ayat wa waslihi. Meraihkan tempat keluar huruf, sifat-sifat huruf. Nah, wakah, wasa, ibtida ayat, mak panjang apa semua sekali iyalah kata. Mana idgham, mana ma'al gunnah, bila gunnah. Nah, izhar, ikhfa, iqlaq. Itu. Itu. Biar betul bacaan kita. Nah. Jangan kita kata, tak apalah. Tuhan tahulah kita ni orang Melayu. Nah, jangan. Nah, ya Quran ni walaupun turun bahasa Arab, tak semesti orang Arab pandai baca Quran. Lambok-lambok orang Arab Yahid okey baca Quran. Tak ada. Kata? Pasal agama ni walaupun nabi kita orang Arab, bahasa yang kita guna Quran bacaan-bacaan adalah semaya bahasa Arab. Tapi bukan miliknya orang Arab. Nah, bukan milik orang Arab. Dalilnya kalau orang Arab sendiri tak ngaji, dia sendiri bodoh tak kerti apa. Nah, saya duduk kat Mesir tu, ada masjid dekat rumah tu lawan azan. Macam mana dia lawan azan? Orang Arab ni, bukan orang Melayu ni. Allahu akbar, Allahu akbar. Tengok. Orang Arab sendiri lawan azan itu dekat sini. Jahil tak? Jahil tu. Pasal kita belajar dah kan? Kalau dipanjangkan akbar, itu maknanya bukan yang maha besar, Allah Ta'ala yang maha besar. Itu maknanya Allah gendang perang yang besar. Itu. Bubuh lalu tu. Kita kata, tokau orang Arab tak faham bahasa dia. Tak nanti lagu tu. Macam kita lah orang Melayu belaka, tapi tu cuba cakap bahasa Melayu yang betul, yang baku. Kek-kek. Nah, lama mana duduk Selangor ni saya cakap Kelantan tak kira lah. Duduk mana pun. Nah, nak kecek bahasa baku macam Piramli. Tak pandai saya. Nah, bunyi lucu jadinya. Nah, walaupun saya orang Melayu, cuba cakap bahasa Melayu tu. Kita nak dengar orang Melayu tu kan? Betawi Indonesia mana tu dah? Sumatera mana tu? Bahasa dia adalah masih lagi orang panggil baku, dia panggil bahasa baku. Atau tengok cerita Piramli, tu bahasa Melayu betul-betulnya. Nah, orang Arab pun begitu juga. Ada bahasa amiyah dia dipanggil, bahasa pasar dia, bahasa lorak dia. Mungkin hidup pandang Arab hok agama ni. Dah, mungkin dia lahir dalam Arab. Kalau dia tak mengaji, dia pun bodoh ke agama ni. Gitu dah. Sebab itulah kalau kita tengok tokoh-tokoh dulu pun bukan orang Arab amat. Bukhari bukan Arab, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud bukan orang Arab tu. Nah, Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal bukan orang Arab. Imam Malik ya orang Arab. Imam Syafi'i kita ya orang Arab.
banyaknya bukan orang Arab. Hatta yang tokoh yang tulis kitab tata bahasa Arab yang paling masyhur, dipelajari di pondok-pondok hingga di UIA. Nah, UIA itu kalau orang masuk tahun 1 UIA mengaji bahasa Arab, dia belajar matan Jurumiyah, Al-Ajrumiyah. Itu bukan orang Arab tu, orang Ajam. Orang Ajam ni mana selain Arab. Termasuk kita pun orang Ajam. Jadi nak katanya agama Islam kita ni bukan milik orang Arab. Artinya kalau orang tu Melayu sekalipun, dia usaha, dia belajar, pasti dia dapat. Bahkan di zaman tok moyang kita dulu, ramai mana orang-orang Melayu ni ialah ulama-ulama yang mengajar di Masjidil Haram. Yang murid-muridnya orang Arab. Ya. Ni hak Maria itu, Mufti Ali Jumaah sempat belajar di Masjidil Haram, belajar dengan orang Melayu. Mana? Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani. Padang ni Padang Sumatera. Orang Melayu. Muridnya orang Arab. Mah. Nah, Syekh Daud apa semua tu orang Melayu kita. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Beratus ulama-ulama Melayu kita dulu, orang alim yang mengajar di Masjidil Haram, Melayu. Tetapi bila dia mengaji sungguh-sungguh, maka orang Arab yang mengaji ilmu agama daripada dia. Itu. Jadi jangan kita rasa rendah diri. Kita ni bukan orang Arab, biarlah bacalah wala bowling ke tabarakallabi ke, tak boleh itu. Tuhan tak tengok Arab ke Melayu, tengok usaha kita tu bagaimana. Jadi jangan kita baca lebih kurang Quran, jangan. Baca bitajwid. Mana wa huwas samiul basir. Tu. Sebelum ra mati bagi bawah, nipih basir. Gitu je. Jangan basir. Tak kena aja itu. Apa artinya? Arti ini mana tarjumuh. Naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab kepada Melayu. Dan ialah tu wahwa. Dan ialah siapa? Allah. Ayat sebelum tu laisa kamislihi syai'un. Wa huwas samiul basir. Itu. Dan ialah siapa? Allah Ta'ala ni As-Sami' yang amat mendengar. Itu dia panggil sirah mubalaghah, dia panggil. Tu sirah mubalaghah, artinya yang moho amat sangat-sangat. Itu ya. Tu. Bukan yang mendengar begitu saja, tidak. Yang moho amat mendengar. Tu. Gitu. Bukan sami'un. Kalau sami'un yang mendengar. Dak sami'un basirun. Gitu. Yang moho amat sangat mendengar. Dan amat melihat, yang moho amat sangat melihat. Jadi dalam Quran ni Allah Taala tak sebut wa huwa yattasifu bi sifati sam'i wal basari. Tuhan sebut wa huwas samiul basir. Tuhan sebut gitu. Ni. Bagaimana cara ulama Ahlussunnah wal Jamaah memahami? Jadi kalau sami basir, sami'un basirun atau sami'un basirun, ini ijma', hatta Mu'tazilah pun tidak mengingkarinya. Sehingga kalau sesiapa yang mengingkari Allah sami'un basirun, sami'un basirun, ini kufur bi ijma'. Kafir dia. Pasal jelas dalam Quran sebut wa huwas samiul basir. Allah itu ialah yang Maha amat mendengar dan Maha amat melihat. Jadi kalau siapa yang ingkar ni kafir. Mu'tazilah mereka tidak ingkar Allahu sami'un, Allahu basirun, Allahu sami'un, Allahu basirun. Tetapi yang diingkari oleh Mu'tazilah basarun sam'un. Gitu.
Mu'tazilah dia tidak ingkar Tuhan mendengar, Tuhan melihat. Yang diingkari Mu'tazilah itu penglihatan, pendengaran. Beza tu. Ingat tu. Beza tu. Jadi kalau orang tu mengaji sifat 20, dia terjemuh Tuhan mendengar, Tuhan melihat, samak basar mendengar melihat, itu belum masuk naik ke level ahli sunnah wal jamaah lagi. Masih di tahap biasa-biasa baru. Bahkan boleh jadi seleba dengan Mu'tazilah. Itu dah. Pasal apa? Mu'tazilah dia kata Tuhan tak ada samak, tak ada basar, tapi Tuhan samik dan basir. Pasal dia kata dalam Quran sebut jelas wa huwas samiul basir. Allah tak sebut wa huwa yattasifu bi sifatis sam'i wal basar. Kemudian kata Mu'tazilah secara akal, kalau Allah Ta'ala bersifat dengan samak dan basar, adakah samak dan basar Allah tu baharu? Kalau baharu samak dan basar, maka baharu jugalah zat Allah Ta'ala. Kalau qadim samak dan basar, la ta'addadatil qudama, nescaya berbilang-bilang dah qadim. Ta'addudul qudama mustahilun. Kata Mu'tazilah berbilang benda qadim itu mustahil. Tengok. Lalu dijawab oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ta'addudul qudama mustahilun, betul. Berbilang benda qadim itu mustahil pada akal, ya. Kalau yang berbilang itu zat. Allah satu zat qadim. Zaid ada pula satu zat yang qadim. Bukan Allah yang mengadakan Zaid. Dia tu Tuhan lain pula. Maka hak ni mustahil. La fasadatil ard. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan lain pada Allah langit bumi ni pasti hancur lebur. Itu pasti. Adapun sifat berbilang qadim tak apa, kerana sifat dia tidak boleh bercerai tanggal daripada zat. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Walaupun sifat tu bukan zat, tapi sifat tu tidak boleh bercerai tanggal daripada zat. Gitu. Hatta di kita makhluk ni, hitam yang ada pada mikrofon, tak boleh kita nak cabut. Kita nak ambil mikrofon saja, hitam ni tak nak beli tak boleh. Kena beli sekali yang hitam-hitam. Adakah hitam tu ialah mikrofon? Tidak. Hitam ialah warna, mikrofon tu diri dia. Kalau tiap-tiap hitam ialah mikrofon, rambut kita pun mikrofon sebab rambut kita hitam. Dah. Maka rambut bukan mikrofon. Itu. Jadi, ingat. Jadi orang panggil sifat dengan zat tu, walaupun perkara yang berbeza, la hiya huwa. Sifat tu bukan zat, tapi wala hiya ghairuhu. Tapi sifat tu tak boleh bercerai tanggal daripada zat. Maka tak mengapalah walaupun sifat tu qadim berbilang sekalipun tidak mustahil kerana duduk di zat yang sama. Mana? Di zat Allah Ta'ala berlaku. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, semua di zat Allah Ta'ala berlaku. Ada. Lepas tu dalam Quran tak sebut. Tidak sebut dengan secara dilalah mutabaqah. Ya. Kalau ditanyakan dilalah mutabaqah, ayat mana, juzuk mana berbunyi innallaha ta'ala yattasifu bi sifatis sam'i wal basari? Memang tak ada. Memang tak ada. Tetapi tidak dinafikan ada dilalah iltizamiyah. Itu dia panggil dilalah iltizamiyah. Ini daripada ayat wa huwas samiul basir. Ini ulama kita ahli sunnah wal jamaah memahami dalil daripada wa huwas samiul basir tu dilalahnya iltizamiyah. Pengertiannya dengan secara automatik, dia panggil dengan secara lazim, tikai turu. Mana? Bila Allah Ta'ala sendiri kata dia zat yang maha amat-amat mendengar dan maha amat-amat melihat, maka tentu tidak dia tu tuli pekak buta, tentu tidak. Bila dia tidak pekak, tidak tuli, tidak buta, bermakna ada di zat dia pendengaran dan penglihatan. Itu dia panggil cara memahami dalil dengan secara iltizamiyah. Dengan secara automatik. Kerana Al-Quran ni qaulan baligha dia panggil. Qaulan baligh artinya perkataan yang menyampaikan di dalam jiwa mustami'in, para pendengar. Maka tak perlu Tuhan nak cerita saya ni ada sifat pendengaran, saya ada sifat penglihatan. Tak siapa tu dalam hati kita. Cara kita bercakap dengan orang pun lain, betul tak? Kalau orang kita dengar dia ngopak pasal kita, betul? Maka bila kita tahu kata yang ngopak pasal kita pergi kat dia, dia kejut. Allah, buat mulut manis kita. Apa kita akan kata? Mutak sedut mulut manis aku. Aku dengar belaka dah gapo mengopak. Aku dengar belaka. Kayak gitu.
Bukan untuk suara mulut manis aku lah. Aku ada sifat pendengaran. Oh, pelik cakap gitu. Nah, orang dengar pun kata, dah apa awak ada sifat pendengaran? Saya pun ada sifat pendengaran. Apa benda awak nak cakap ni? Kan gitu. Tak sampai. Punchline dia tu tak sampai. Tapi kalau kata mu tak sorak mulut manis aku dengar belaka, aku lihat belaka, gapo hang membuat. Aku dengar belaka. Jadi orang yang dengar perkataan kita cakap lagu tu secara akademiknya dia akan kata, oh, bermakna dia ni tak pekak, tak buta weh. Kalau kita ada pendengaran, penglihatan. Tu lagu tu. Itu dia panggil dilalah iltizamiyah dia panggil. Pemahaman, pengertian dengan secara automatik, dengan secara lazim, tikatu dia panggil. Tidak dengan secara totok, mutabaqah. Mutabaqah di mana totok, sebut jelas-jelas, soreh. Ada satu lagi dia panggil dilalah tadammun, terkandung. Tadammun. Habis itu. Jadi kalau kata, itu bukan dalil samak basar, itu dalil samik dan basir. Orang ni benar. Orang ni benar. Dah bila aku kata aku ni maha mendengar, maha melihat gak, retilah weh aku ni tak pekak, tak buta. Bila aku tak pekak, tak buta, bermakna aku ni di zat aku ni ada pendengaran, penglihatan. Habis. Gitu. Takkan aku nak cerita sesar. Itu lagu tu. Jadi semua benda ni terkandung dalam Quran. Sebab tu Quran ni lengkap. Jangan kata kita pun ada disebut dalam Quran. Ada kita dalam Quran. Ada. Mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebutlah kita. Kata ni. Segala puji tu hak Allah Ta'ala belaka. Allah tu siapa? Tuhan semesta alam. Masuk habis. Kita ni alam. Betul? Masuk dah kita. Kereta kita, rumah kita, semua ni alam dia panggil. Masuk dalam Quran? Masuk. Oh, nak nanti cerita sosok gak? Tak jadi 30 juzuk lah. Benuk lah orang tu. Tak cerdik lah. Quran ni nak membina umat yang cerdas. Yang bijak. Sebab tu Tuhan kata, Inna ja'alna al-Quran apa ya itu? Tak betul tu ayat tu. Tuhan katakan dalam Quran. Tuhan kata inna ja'al tak kena. Inna ja'alna al-Qur'ana Arabiyyan. Gitu lebih kurang. Kalau salah tu kita cek balik. Inna khalaqnal Qur'an, inna ja'alna ada rasanya. Inna ja'alna al-Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Itu kami yang menjadikan Al-Quran ni akan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun. Supaya kalian tu berakal, cerdas, berwawasan. Jadi kalau nak kena sebut sebutir, jelas-jelas, bau reti, Allah. Benar dah orang tu. Benar. Budak cerdik ni, kita orang tua nak marah, tak nanti kau waktu ambil suara. Dengan muka saja tu boleh tahu dah. Anak cerdik. Anak cerdik ni. Budak cerdik ni. Bila orang tua nak marah ni, tak nanti, woi, tak kena. Tengok muka tu, dia tahu dah, ayah aku marah ni. Pak cik ni nak marah ke aku ni. Tengok muka tu, dia faham bahasa dah. Itu orang cerdik. Tapi kalau hak bodoh kan, tak cakap wak memek muka kita dah ni. Gini tonyeng tak reti no. Woi, barunya tahu. Tu hak jadi benak sikit tu. Jadi kalau orang cerdik ni cukup dah dengan muka tu. Muka kenyuk gitu kan. Takut dah. Cerdik. Cerdas. Faham. Dengan isyarat saja tu faham dah. Itu lagu tu. Quran isyarat ada, ibarat ada lagu di Quran. Jadi nak kena sebut seko-seko, sebutir-sebutir.
Innallaha ta'ala yattasifu bisifatil wujud wal qidam wal baqa wal mukha. Oh, benar lagu tu. Nah, tak kena lagu tu. Nah, sebut wahwas samiul basir cukup. Dialah Allah yang Maha amat mendengar, Maha amat melihat. Orang hak cerdik faham lalu. Oh, Tuhan tak buta, tak pekak. Bermakna ada di zatnya pendengaran, penglihatan. Itu dalil. Habis. Jadi kenapa orang panggil ditakdim fi zikri dalil nakli, berbanding dalil akli, tadi kita sebut dah. Kerana dalil akli tadi itu adhaf. Dalil akli itu adhaf. Dalil nakli itu aqwa. Nisbah dilalah. Sebab dalil akal pada tiga sifat samak dan basar kalam ini, kebarangkalian manusia berfikir itu salah pola pemikiran dia. Mana? Qiyasus syahid alal ghaib. Mengkiaskan makhluk di atas Allah Ta'ala. Maka tak boleh. Tak boleh gitu. Tak boleh kita tengok orang tu buta, pekak, bisu, boleh buat macam-macam karya. Macam-macam kepandaian dia boleh buat. Maka kita pun kata, Tuhan pun apa salahnya kalau pekak, buta, bisu, dia boleh buat juga langit bumi ni. Salah mikir gitu. Tuhan kalau pekak, buta, bisu, tak boleh buat langit bumi. Manusia kalau pekak, buta, bisu, dia masih boleh berusaha. Sebab dia bukan dia yang membuat, dia hanya berusaha. Sebab tu ada orang buta hafiz Quran. Pelik. Kita hak celek ni ramai mana kuliah pun tak ingat. Ada. Tehah pun tak nak baca. Ada. Tapi ada orang yang buta 30 juzuk Quran ingat. Nak katakan. Adakah dia yang menjadikan ingatan dia? Tidak. Dia hanya berusaha. Yang memberi, yang mencipta, yang menjadi Allah Ta'ala. Jadi beza tu dah. Kita manusia ni usaha. Kudrat kita hanya kasab waliktisab. Kudratullah ijad wal iqdam. Beza tu. Jadi kalau manusia tu pekak, buta, bisu sekalipun, apakah dia tidak boleh berusaha? Masih boleh. Kerana yang menjadi ialah Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala yang pekak, buta, bisu, maka dia tidak boleh mencipta. Kerana ternafi padanya hukum ketuhanan. Itu nanti kita akan bahas pada perbahasan dalil akli. Sebab tu kata musannif, dan dalil keduanya pula bahawasanya jika tiada bersifat ia Allah dengan keduanya samak dan basar, nescaya bersifat dengan tuli dan buta. Habis. Ini dipanggil dalil akli, dalil akal. Jadi jangan mikir cara hak tak betul tadi. Apakah dalil akli itu tidak ada dalam perbahasan samak, basar dan kalam? Ada. Tetapi kena mikir cara yang betul. Ni nanti dia akan bahas bagaimanakah kita nak berfikir dalil akal, pengertian secara akal yang menunjuk kata mesti Allah bersifat dengan pendengaran, penglihatan. Tentu tidak Allah bersifat dengan buta dan pekak, tuli dan pekak. Ini cara fikirnya kena benar. Jangan fikir cara qiyas makhluk di atas Allah Ta'ala. Itu tak betul. Habis itu. Kemudian kita sambung pula. Dan dalil kedua. Wallahu a'lam wa ilmu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin